Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, muka surat 40. Hukum menggunakan bejana. Bejana ni bekas lah. Haram atas orang Islam. Wah, ayat pertama dah haram dah hukumnya haram, ya haram macam mana kan. Haram atas orang Islam lelaki dan perempuan, termasuklah khunsa. Khunsa dua alat kelamin lah. Menggunakan bejana seperti pinggan. Bejana tu bekas, seperti pinggan mangkuk daripada emas. Lelaki dan perempuan kalau pinggan mangkuk haram daripada emas, dan perak. Perak pun tak boleh. Tapi pakai apa? Kaca lah, biasa kaca, plastik besi. Sama ada besar atau kecil, sedikit atau banyak. Satu, nota kakinya situ kerana telah ijma'. Ijma' tu sepakat ulama'. Kita ahlu sunnah wal jamaah pegang Al-Quran, hadis dan ijma' ulama'. Kalau yang ajaran sesat, dia pegang Quran dan hadis sahaja, dia tak pegang ijma' ulama', itu yang jadi sesat. Kenapa? Sebab mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan pemikiran sendiri, tidak melalui pemikiran para ulama'. Bila sebut ulama' tu siapa? Kitab. Kitab. Sebab ramai ulama' yang telah meninggal dunia, telah wafat, tetapi mereka tinggalkan kitab-kitab mereka. Baik, kerana telah ijma' sepakat ulama' berpegang kepada hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha. Riwayat Bukhari, Muslim. Artinya lebih kurang, janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan jangan kamu makan dalam pinggannya. Disebut dalam kitab Bujairimi Iqna' juzuk 1 muka surat 92, kita Arab. Termasuklah pencelak mata. Bekas celak, pencelak mata tu yang dia punya pensilnya tu lah. Bekas celaknya. Pencungkil gigi. Pencungkil gigi emas. Woi. Yang main. Kaya betul ni. Tapi pencungkil gigi kecil ustaz. Saya tengok ada orang buat tandas pakai emas kan. Itulah. Ada orang hantar kan gambar Arab Saudi. Buat tandas, mangkuk tandas tu, tempat najis tu daripada emas. Tu kaya betul lah tu. Baik, pencungkil gigi. Sudu, garpu, sikat, perbaraan. Perbaraan ni bakau kemenyan. Bakau kemenyan. Bakau kemenyan bukan syirik ustaz. Ada orang bakau kemenyan untuk mensyirikkan Allah, ada yang tidak. Malah pernah dalam kitab-kitab fikih ada. Kalau tuan-tuan tak tahulah zaman dulu pernah nampak ke tidak, saya memang tak pernah nampak lah sejak lahir. Di kain kafan tu disuruh diasapkan dengan kemenyan. Pasal apa? Bau wangi. Kemenyan tu kemenyan wangi. Kalau tuan-tuan yang dah pernah pergi Mekah, saya belum pernah pergi, tapi guru saya cerita, kawan-kawan saya yang pernah pergi ada cerita. Dekat Mekah jual kemenyan. Bukannya kemenyan tu satu aja, dia macam-macam grade. Lagi mahal lagi wangi, lagi wangi lagi mahal. Ya tak? Dah beli yang mahal tu, ada tepak dia, kemudian ada bara moden punya lah, dia besi, panaskan, letak kemenyan tu atas tu, kemudian berasap, wangi lah. Tu ya, ada juga yang bakal kemenyan nak panggil jin pun ada, memang ada. Tapi lah peribahasa Melayu, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Dek kerana seorang buat salah, habis semua. Ni kemenyan haram, syirik. Tidak, ada yang diharuskan, dibolehkan. Baik, perbaraan. Jarum, tapi kalau perbaraan daripada emas dan perak pun haram lah. Jarum, jarumnya emas dan sebagainya yang diperbuat daripada emas atau perak.
Demikian juga haram berusap dengan perbaraan itu kecuali kerana terpaksa, yakni darurah. Macam mana? Umpama pakai pencelak daripada emas atau perak jadi cerah mata. Dan kalau tidak pakai jadi rabun. Saya ni ada satu penyakit ustaz. Kenapa? Saya kalau tak pakai celak daripada bekas emas, mata saya rabun. Kalau saya pakai emas, kalau pakai emas ustaz, memang cerah mata saya, terang macam Superman. Atau tidak cerah menurut kenyataan doktor. Kalau tak pakai tu rabun atau tidak cerah menurut kenyataan doktor yang adil. Doktor Selamat cakap ustaz, ya. Iyalah. Kalau macam tu contoh kan. Dah dibuat secara klinikal lah, uji kaji. Ketika itu haruslah, bolehlah pakai pencelak daripada emas atau perak itu. Ada sebab. Saya pun sama. Siapa cakap? Tak boleh lah. Kena doktor yang cakap, ada ujian secara klinikal. Haram mengupah orang membuat bejana emas atau perak. Dahlah haram kita buat, kita pakai daripada emas tu. Haram pula kita upah. Saya upah je ustaz, haram. Membuat bejana daripada emas atau perak. Haram atas tukang mengambil upahnya. Saya tukang, saya bukan pakai ustaz, saya tukang buat je. Ini dah rezeki saya pandai buat daripada emas dengan perak je, barang-barang tu. Lain saya tak pandai nak cek kerja. Kan? Haram. Carilah kerja lain, bawa lah Grab. Paling senang je tak? Jalan-jalan-jalannya dapat duit. Jalan-jalan-jalan bawa orang lah tapi. Tidak wajib atas orang yang memecahkannya mengganti. Kalau ada orang pecahkan, tak wajib ganti. Tapi tengok keadaan jugalah. Kalau zaman sekarang hukum kita belajar memang macam tu. Tapi tengok keadaan. Kalau macam undang-undang negara kita, boleh ke kita pecahkan? Ini dalam kitab kata, awak jangan buat kerja. Dah pula tu dah kena tangkap. Ni siapa suruh? Ustaz Aidil. Mampus, Ustaz Aidil yang kena. Tak, dia petiknya nama Ustaz Aidil. Petiklah nama kitab. Tak? Jadi pengarang kitab pun nak dipanggil lah, tak ada orangnya. Tak? Ni petik nama Ustaz Aidil. Janganlah macam tu. Guru saya selalu pesan, kalau belajar-belajar nak sampaikan ilmu pada orang, jangan cakap ni guru saya cakap, ni guru saya cakap. Jangan. Aku dah ajar kau kitab ni, kitabnya kau dah baca hari ni. Ni kau nak nyampaikan orang, kau cakap ni dari kitab. Kau jangan cakap daripada aku. Jadi saya pun menyampaikan tuan-tuan pun ikutlah nasihat. Nak nyampaikan ke orang, cakap ni dalam kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih. Rujukannya 3, satu Matla'ul Badrain, satu Bujarimi Iqna', satu kitab Bajuri. Kalau ada yang salah, sila sanggah, sila perbaiki, berbetulkan dengan kitab juga. Jangan tak pakai kitab. Pakai alibasi je, tak laku. Baik. Jadi tengok keadaan. Kita belajar orang dewasa ni kena pandai bawa diri. Ni orang mentang kata, tak wajib ganti ustaz. Malam ni juga saya cari. Kau jangan buat kerja. Kau pandai-pandai bawa diri. Sama hukumnya seperti memecahkan alat muzik. Lagilah. Ya ustaz, ni bapak mertua saya ada ni gitar. Gitar kapuk ni. Kau jangan buat kerja. Sebaik dah jadi bapak mertua. Kalau bakal bapak mertua memang tak jadilah. Alat muzik seperti gitar dan biola. Gitar dan biola ni dia alat muzik yang bertali. Gitar, biola, piano. Piano mana? Dia kan ketuk-ketuk ustaz. Awak buka dalam dia tu, tali dalam dia tu. Ya tak? Kalau macam tu saya pakai keyboard lah ustaz. Keyboard tak ada tali ustaz. Tak ada tali, tapi bunyinya dah sama macam piano. Itu saya tak tahu. Yang saya belajar bertali dan bertiup. Seruling. Pandai. Recorder. Dulu masa darjah 6 semua kena bawa tu recorder. Saya pun sama. Mary had little lamb tu kan. Aduh, ya Allah, tak tahu. Ikut je lah. Wajib beli lah. Wajib lah beli. Ya Allah. Dah besar baru tahu. Ya Allah. Macam ni punya. Baik. Tapi bawa diri lah, pandai bawa diri. Zaman sekarang dan undang-undang sekarang ni, kalau kita pecahkan alat muzik orang, itu dikira salah di sisi undang-undang. Jadi
apa nama ni, di sisi Allah Ta'ala memang tak salah di hukumnya, tapi undang-undang sisi manusia salah dan boleh membawa fitnah. Tengok berkupiah, asal belajar kitab je, pakai kupiah je, habislah alat muzik semua dipecahkan dah. Malah lah aku nak belajar kitab macam dia, dah habis. Sekarang nak zaman akhir zaman ni nak dakwah bukan senang. Cabarannya banyak. Jadi kena berhikmah. Kena berhikmah. Baik. Ada satu formula dakwah yang saya belajar, masa keluar 3 hari 4 bulan lah, iaitu yang pertama salam. Lepas salam kita ta'am, bagi makan, sebarkan beri salam pada orang Islam lah, orang kafir jangan beri salam. Kemudian ta'am, bagi makan. Lepas bagi makan, salam, ta'am, bagi apa? Sebelum kalam apa? Siapa yang ingat lagi? Salam, ta'am, apa lagi? Abang ingat tak? Lupalah. Kemudian salam, beri salam. Lepas tu ta'am, bagi makan. Yang ketiga lupalah. Ya? Ikram. Khidmat lah ikram. Ikram ni memuliakan. Dan ikram barulah kalam, cakap. Dia dah rapat hubungan tu kan. Itu salah satu formula lah. Ya tak? Dia dah suka dengan kita, barulah kita sampaikan. Alat muzik ni haram ya. Kalau nak juga alat muzik, pakai kompang lah. Ya, kompang, tapi bising pula, ganggu jiran-jiran. Jauh-jauh sikit lah kompang. Kompang, gendang apa nama ni, diharuskan, tapi ada satu gendang tak boleh. Dia sebelah kanan dan sebelah kiri bertutup, tengah-tengah kecil. Kanan kiri besar, tengah-tengah kecil, kanan kiri bertutup. Itu gendang tu tak dibenarkan. Kalau jidor dia rata boleh, kompang ada buka sebelah boleh. Yang gendang itu dalam kitab apa? Sirrus Salikin ada, kitab Sirrus Salikin kitab tasawuf tu, alat-alat muzik. Apa hukum mendengar muzik, apa hukum main alat muzik, ada hukum situ Baik, panjang cerita alat muzik ni, tak apalah. Itulah zaman sekarang ada juga yang nasyidnya guna alat muzik yang haram. Ni tak apa, kita nak dakwah macam mana tak tahulah. Haram tak haram lah, ya tak? Baik, sebagaimana haram menggunakan bejana emas atau perak, haram pula menyimpannya. Pakai pun haram, simpan pun haram. Sekalipun tidak digunakan, alah ni saya buat hiasan je, tak buat hiasan pun, simpan je saja, buat koleksi, tak boleh. Di sisi kaul yang asah, pendapat yang kuat, yakni yang lebih tepat. Kenapa? Kerana menyimpan membawa kepada menggunakan. Dah simpan nanti, dah beli tak pakai, rugilah. Pakailah, kan? Walaupun tak pakai, tapi simpan tu pun dah dikira haram. Jangan simpan lah. Demikian juga haram menggunakan bejana yang disadur dengan emas. Ni bukan emas pure 100% Ustaz, ada sadur je ni. Atau perak, haram membuatnya, haram membayar dan menerima upah membuatnya. Adapun celup dengan air emas atau perak, jika dibakar pada api keluar zat emasnya atau peraknya, hukumnya haram. Kalau tidak, tiadalah haram. Dibakar api tak keluar emasnya atau peraknya, barulah tak haram. Sikit lah, tak banyak, terlalu sikit. Adapun memakai bejana yang ditampal dengan perak adalah seperti berikut. Yang tadi emas, celup air emas atau perak. Yang ini ditampal dengan perak seperti berikut. 1. Besar tampalnya pada pandangan orang ramai, yakni pada uruf, pada kebiasaan. Tampal kerana perhiasan, hukumnya haram. Yang kedua, besar tampalnya kerana ada hajat, seperti membaikkan rupanya. Contoh, hidung. Ada pernah sahabat hidungnya kena libas pedang masa perang, hilang hidungnya. Gitu, lubang aja lah tinggal. Muncung hidungnya tak ada. Jadi ditampal dengan emas. Tampal dengan emas. Macam mana? Boleh, baik. Harus dipakai serta makruh. Boleh dipakai tapi makruh. Kenapa emas? Dia emas tak busuk lah. Dia cantum dengan badan tak busuk. Kalau apa nama ni, selain emas busuk, besi ke apa ke kan, timah ke apa, busuk.
Pasang hidung tu pakai emas. Yang ketiga, kecil tampalnya kerana perhiasan makruh dipakai. Yang keempat, kecil tampalnya kerana ada hajat harus dipakai. Maknanya kalau nak juga pakai, nak sangat dah, saya ni tak tahu Ustaz, harta banyak sangat berlimpah ruah. Nak juga pakai, ambil yang ke-3 dengan ke-4 tu. Baik, tiada haram menggunakan bejana emas atau perak yang disadur dengan tembaga. Emas ni kat dalam, tembaga kat luar. Itu tak apa, pasal apa? Yang kena pakai tu kan tembaganya. Faham tak? Kalau emas tu kat dalam, yang dipakai emas, ditampal aja tu kan. Apa nama ni, tampal tembaga tu tak menghilangkan pemakaian emas tu. Kalau emas tu kat dalam, tembaga salut habis, maknanya yang dipakai tu tembaga. Emas ni kat dalam simpan, takut orang curi, jadi disadur dengan tembaga. Cawan. Atau tak haram atau dikaratkan seperti disapu dengan benda yang boleh mengubah rupanya tinggal seperti tembaga. Itu boleh. Nak sembunyikan emasnya, kalau simpan dekat peti besi, orang tahu ni mesti emasnya kat sini ni, rupanya dia buat cawan, pinggan kan, tapi disadur tembaga. Tapi nak pakai macam mana? Pecahkan pinggan tu. Juallah emas tu kan. Harus menggunakan bejana yang lain daripada emas atau perak, seperti yang diperbuat daripada yakut, marjan, akik dan sebagainya. Kaya sangat, pakai batu yakut, buat pinggan, buat bekas, tak? Pinggan, mangkuk. Orang pakai kaca je, dia pakai yakut. Akik, orang buat cincin, batu akik, dia buat bejana. Kaya betul lah. Baik, habis kat sini dia tak cerita pasal cincin lah. Kalau cincin dalam kitab lain ada, kitab Matlabul Badrain rasanya ada. Ini dia ringkas. Kalau dari segi cincin pula, cincin emas, sutera ada rasanya kat sini, tapi kat belakang pun. Tak apalah. Kalau saya ambil cincin je, cincin emas lelaki haram pakai. Perak bolehkan, perak dibolehkan. Emas yang bercampur dengan benda lain, suasa ada campuran emas pun haram juga. Itu dari segi cincin. Perempuan tak kisah, tak masalah. Baik, masuk haid, nifas dan istihadah. Haid itu darah yang keluar melalui faraj perempuan yang berumur lebih kurang 9 tahun ke atas dalam keadaannya sihat. 9 tahun kat sini 9 tahun hijrah. Jadi kalau tahun Masihi mungkin lebih lebih sikit lah, sebab tahun hijrah setahun 360 hari. Tahun Masihi 365 hari, sebenarnya 365 suku hari. Tapi biasa 365 hari, jadi lebih 5 hari kat situ kan. Dalam keadaannya sihat dan bukan dengan sebab beranak. Umur 9 tahun boleh beranak je kalau dah dia dah ada haid tu, dah boleh beranak lah. Dan bukan dengan sebab beranak dia keluar tu, warnanya merah tua, ketika ia keluar berasa panas mengetip. Ni perempuan je lah yang rasa, kita dengar je lah. Baik, satu hukumnya situ. Punca hukum haid datangnya daripada ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Shadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 222. Artinya lebih kurang, dan mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad dari hal haid. Engkau jawab, haid itu kotor, maka hendaklah kamu berhenti dari mendekati perempuan, yakni jangan bersetubuh dengannya sehingga mereka telah suci.
Perempuan tu isteri lah. Baik, itu darah haid ringkas, nanti diterangkan satu-satu. Nifas itu darah yang keluar lepas beranak, kira-kira sebelum sampai masa 15 hari dari tarikh beranak. Dalam masa 15 hari. Sekiranya ia keluar setelah habis masa yang tersebut, hari ke-16 keluar, maka darah itu ialah darah haid, bukan darah nifas. Yang demikian tiada nifas bagi perempuan itu. Ada perempuan ada nifas, perempuan tak ada darah nifas. Adapun darah yang keluar sebelum keluar anak, anaknya belum keluar darah, atau keluar berserta dengan anak, sekali dengan anak, tiada dinamakan darah nifas, malahan dinamakan darah fasad. Fasad ke fasid? Fasad. Ini kotor, darah kotor sahaja. Itu pun jika tidak disambung dengan haid yang lebih dahulu. Orang beranak ada haid Ustaz? Ada. Ada. Kalau tak bersambung dengan haid yang terdahulu, dia bukan beranak, dia mengandung, ada darah keluar, ada yang keluar darah haid. Ada. Contohnya isteri saya lah. Salah seorang. Baik. Itu sebab kadang doktor tanya, awak last haid bila? Sebab doktor nak jangkakan umur baby dalam perut tu. Kalau macam kes isteri saya, pernah kena marah dengan doktor, awak ni lain awak punya data ni, pasal dia dah mengandung pun masih keluar darah haid. Mungkin doktor tu tak tahu, mungkin dia tak baca kitab Ilmu Penuntut ke kan, mana tu. Agaknya lah. Mungkin ilmu perubatan ada, mungkin dia tak jumpa, biasanya tak ada, tiba-tiba ada kes macam tu. Baik. Jadi tengok darah ni kena tahu, kita kena tahu juga. Ini kalau kita tak tahu, isteri kita pun tak tahu, kita yang bertanggungjawab. Ini nafkah batin. Bukan nafkah batin tu seminggu berapa kali aja, puas tak puas saja, tak. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu pun nafkah batin. Kita tak sampaikan, kita tak ajar, tak semak, kita yang berdosa. Tak pandai Ustaz, tak pandai suruh orang yang pandai, bawa pergi kuliah Ustaz lah. Tak semestinya kuliah saya, kuliah orang lain pun boleh, tapi yang penting berkitab. Umpama sebelum beranak dia datang haid beberapa hari, nampak ada, kemudian lepas beranak keluar darah terus, maka darah itu darah haid. Menurut pendapat setengah ulama mengatakan perempuan mengandung ada haid juga. Betul kata kitab ni, berlaku pada isteri saya. Inilah kaul yang asahnya, yang lebih tepat. Istihadah itu tentang nifas. Istihadah itu ialah darah penyakit yang keluar ia bukan dalam masa haid dan bukan pula dalam masa nifas. Selain masa haid, selain masa nifas, itu darah istihadah. Demikian juga darah yang keluar daripada kanak-kanak di bawah umur belum 9 tahun. Keluar, itu darah istihadah. Dan daripada orang tua yang sudah putus asa dia kata. Kenapa putus asa Ustaz? Tak tahulah kenapa bahasanya putus asa. Maknanya menopause lah, dah tak keluar darah haid, tak tahu kenapa putus asa. Jangan putus asa. Macam mana jangan putus asa? Suntik apa nama tu, Kena kahwin isterinya 10 tahun, umur dia umur 20, isterinya umur 30 kan trend sama sekarang kan macam tu kan. Trend sama sekarang macam tu, umurnya 20, bininya 30. Ni bininya dah putus asa, macam mana? Jumpalah Dr. Selamat, suntik kan, ada suntikan tu. Azan dulu disambung untuk orang putus asa ni macam mana. Jadi macam mana trend sekarang ni, kahwin biasanya kalau suaminya 20, umur 20, isterinya 30, kadang 40. Tak tahulah dia ketak kan, tapi maknanya suaminya lagi muda. Jadi kalau macam tu, kalau isterinya dah putus asa ataupun dah menopause, bolehlah jumpa Dr. Selamat, nanti disuntik dengan hormon apa tu kan. Tanyalah Dr. Selamat, bayar je lah berapa kan, supaya isterinya tak putus asa lagi. Baik, sambung.
Sekurang-kurang masa haid itu ialah sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, kena tahu Dan yang ghalibnya, yang biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Lama Ustaz Oh, lama kena cuti tu Ustaz. Yalah awak. Sebabkan itu antara hikmahnya kahwin 4. Antara hikmahnya, bukanlah itu semata-mata. Baik. Jadi dalam masa 7 malam tu, kalau isteri pertama haid, mungkin isteri kedua tidak. Kalau isteri kedua pun haid juga, tambah lagi seorang. Kalau isteri ketiga pun haid juga, maka tambahlah lagi seorang. Takkanlah 4-4 tu dalam masa seminggu semua haid semua kan. Kalau haid semua pun taklah sampai 7 malam. Bila airnya tertunggak tu. Itu antara hikmah, salah satu. Banyak lagi hikmah yang lain, malah saya sebut, nanti perempuan marah. Baik. Baik, bila dikatakan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, sebab nanti ada, kalau haid haram suami mendatangi isteri, kecuali, ada kecuali jugalah. Kecuali tu bila Ustaz nak sebut, nantilah, dia nanti masuk ada babnya tu kan. Ada kecuali tu yang saya nak dengar. Ya, nanti sabar. Bila dikatakan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, bererti sekurang-kurang masa suci antara 2 haid 15 hari 15 malam juga. Kalau haid paling banyak 15 hari 15 malam, jadi paling kurang masa suci 15 hari. Jika datang tiap-tiap bulan dan tiada had bagi masa suci itu, bersih, tak keluar haid, tak ada had, boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun, dan mungkin ada perempuan yang tiada berhaid langsung. Pernah terjadi pada makcik saya. Dia umur 18 tahun lepas SPM, pakcik saya kahwin dengan makcik saya tu. Rupanya setahun kahwin belum ada anak. Sampai 11 tahun perkahwinan, rupanya tak keluar haid. Ada rupanya yang macam tu. Baik, sekurang-kurang masa nifas, tadi habis haid, sekurang-kurang masa nifas ialah 1 detik, yakni 1 lahzah. Nifas ni darah keluar lepas beranak tadi Sekalipun darah yang keluar itu sedikit, dan sebanyak-banyaknya selama 60 hari dan 60 malam, dan biasanya 40 hari 40 malam. Tu yang disuruh pantang tu kan. Tapi pantang bukan kerana ini sajalah. Satu lagi sebab supaya badan tu sihat lah. Kalau tak nanti dah berumur, sakit-sakit, cepat sakit badannya. Macam-macam lagi lah. Supaya ketat balik lah, apalah, supaya tak kembang lah badannya. Itulah banyaklah sebab-sebabnya tu kan, pantang tu. Maknanya jangan pandang enteng lah pantang tu kan. Ini pun salah satu hikmah juga. Kahwin lebih daripada 1. 40 hari tu lama tu. Tadi 7 hari okey lagi lah, 40 hari. Jadi isteri kenalah dipanggil bertoleransi. Alah, bab ni laju aja. Iyalah, salah satu bab juga dalam agama. Belajar sabar kata imam. Isteri imam ada sini? Tak ada. Patut imam berani. Belajar sabar. Oh, kita yang sabar imam ingatkan isterinya suruh sabar Dua-dualah sabar. Kalau suaminya yang kahwin 2, ya isterinya sabar. Kalau suaminya tak nak kahwin 2, ya suaminya lah sabar kan. Baik. Sekurang-kurang masa orang mengandung, yakni bunting itu ialah 6 bulan 2 detik. Ini kena tahu jugalah, mazhab kita Syafi'i paling kurang masa orang mengandung 6 bulan. Itu paling kurang. Pernah adalah berlaku macam tu. 6 bulan 2 detik, 2 lahzah. Yang ini masa yang singkat, iaitu masa kerana jima' lepas akad nikah. Memang lepas akad sah terus bangun. Dan masa mengeluarkan anak lahir tu memang tepat 6 bulan 2 detik 2 lahzah tu. Dan sehabis-habis lama orang mengandung 4 tahun. Pernah berlaku? Pernah. Imam Syafi'i sendiri di dalam kandungan 4 tahun, kalau tak silap saya.
manakala yang biasanya 9 bulan biasa yang biasanya. Baik, satu nota kakinya situ, pegangan ulama pada menentukan masa haid, masa nifas, masa istihadah dan masa bunting itu, masa mengandung masa melahirkan mengandung, ialah istighraq, maknanya selidik, dikaji, siasat dan kajian oleh Imam Syafi'i sendiri pada perempuan-perempuan Arab. Isterinya lah, bukanlah orang dicek seorang-seorang bukan isterinya. Didapati kebanyakannya bagaimana yang tersebut itu. Kemudian ditanya isteri dia tanya kepada perempuan yang lain. Itu dalam kitab Baijuri juzuk 1 muka surat 115. Baik. Jadi bila dah ada 6 bulan ni kena hati-hati. Jangan pula sampaikan, kita tengok orang lah nak nyampaikan ilmu ni. Oh, 6 bulan dia dah bertanda, keluarlah tanduk dia tu. Itu tak nak juga macam tu. Jadi faham aje lah. Itu yang kira lepas nikah terus ngerjakan sini tu kira okey lah. Ini sebelum akad. Itu bahaya. Kan 6 bulan kan kau dah belajar kitab. Pandai pula tu. Yang itu dia pandai pula kat kitab tu. Dijadikan sebab tu kan. Hati-hati. Jangan tengok orang juga nak sampaikan. Tapi kalau ada yang dah berlaku 6 bulan orang kata bunting pelamin kan. Jadi kita nak sangka baik boleh ambil kaul ni. Barangkali dia yang kes yang 6 bulan lah. Boleh sangka baik kan. Kita jangan tuduh-tuduh. Hati-hati. Baik. Jadi tentang haid ni saya nak sentuh sikit bab qada sembahyang kalau haid macam mana. Dalam kitab Sabilul Muhtadin Litafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab ni ambilannya daripada kitab Tuhfah dan Nihayah. Juzuk 1 muka surat 164. Saya bacakan nas kitabnya, nanti saya terangkan. Pada tengah bermula jikalau hilang segala mani' ni penghalang yang tersebut itu daripada seorang, seperti bahawa balik kanak-kanak atau Islam orang yang kafir yang asli, atau sembuh yang gila, atau yang pitam, atau yang mabuk, atau suci perempuan yang haid, perempuan dia haid, dia suci, atau yang nifas padahal ada tinggal daripada akhir waktu kadar masa takbiratul ihram atau lebih, dan selamat ia daripada kedatangan mani' penghalang haid, contoh haid lah itu, sekadar masa taharah dan sembahyang, nescaya wajiblah atasnya mengqada sembahyang itu. Kenapa? Kerana didapatnya satu suku daripada waktunya, dan bandingnya seperti wajib atas musafir yang sembahyang qasar mentamamkan, mensempurnakan sembahyangnya, sebab mengikut ia akan orang yang sembahyang tamam pada suatu suku daripada sembahyang. Orang musafir kalau nak sembahyang qasar, jamak qasar pendek, jangan sembahyang dengan imam yang sembahyang sempurna. Kalau dia sembahyang dengan imam yang sempurna, dia kena sembahyang sempurna juga. Adapun jika tiada tinggal daripada akhir waktu kadar masa takbiratul ihram, atau tiada selamat ia daripada kedatangan mani' penghalang kadar masa yang tersebut itu, tiada wajib atasnya mengqada sembahyang itu. Dan wajib pula atasnya serta yang demikian itu mengqada sembahyang yang dahulunya jika dapat sembahyang itu dijamakkan sertanya. Lagi selamat pula ia daripada kedatangan mani' penghalang sekadar masa sembahyang itu dan taharahnya. Adapun jika tiada dapat sembahyang itu dijamakkan sertanya, atau tiada selamat ia daripada kedatangan mani' penghalang kadar masa yang tersebut itu, tiadalah wajib atasnya mengqada sembahyang itu, hanya wajib atasnya mengqada sembahyang empunya waktu jua. Maka nyatalah daripada demikian itu bahawa wajib atasnya mengqada zuhur serta mengqada asar dengan mendapat kadar masa takbiratul ihram pada akhir waktu asar, dan wajib atasnya mengqada maghrib serta mengqada isya dengan mendapat kadar masa takbiratul ihram pada akhir waktu isya, jika selamat ia daripada kedatangan mani' penghalang, contohnya haid tadi, sekadar yang meluluskan ia daripada dua sembahyang itu dengan taharahnya, kerana waktu asar itu waktu bagi zuhur dan waktu isya itu waktu bagi maghrib pada ketika uzur, maka ketika darurah terlebih utama. Dan tiada wajib isyak serta subuh, dan tiada wajib subuh serta zuhur, dan tiada wajib asar serta maghrib. Kenapa? Kerana tiap-tiap daripada sembahyang isyak itu dan subuh dan asar itu tiada dapat dijamakkan serta yang kemudiannya. Ustaz baca apa ni Ustaz? Laju sangat. Saya memang saja baca laju. Saya terangkan sinilah, senang buat rajah. Jadinya
waktu sembahyang, waktu solat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ni apa, perempuan kena ambil tahu, lelaki pun kena ambil tahu juga. Macam mana nak buat rajah ni? Mungkin macam ni boleh lah. Jadi suci ni maknanya bersih daripada haid. Haidnya bersih, habis haidnya, dah tak keluar darahnya. Kalau dia suci ataupun habis haidnya pada waktu subuh ataupun hujung waktu subuh, sekadar masa ni waktu subuh, katakan pukul berapa, 5.37 sampai syuruk 6.47. Jadi dia suci pada pukul 6.45 katakan. 5 susah juga, pendek sangat masa. Suci dan taharah, dan takbiratul ihram. Jadi taharah, dia ada sempat masa untuk taharah. Masa taharah, jangan taharah salah lagi, minta maaf. Taharah lebih kurang berapa minit? Ni biasa dia kencing lah, kencing menampak, dah tak keluar lah, biasa macam tu lah, buat contoh. Kemudian dia kencing 5 minit. Kencing 5 minit ke? Katalah 2 minit. Taharah ni maknanya dia mandi wajib lah. Mandi wajib paling ringkas, mandi wajib 1 kali basuh. 1 kali basuh berapa minit nak sampaikan dari hujung rambut sampai hujung kaki tu? Tak tahulah, saya nak katalah 5 minit. Takbiratul ihram berapa saat je lah. Jadi kita ambil ni 7 minit 6.39 lah. 39. Jadi 6.39 dia dah suci dan sempat masa untuk taharah dan sempat untuk takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jumlahnya lebih kurang 7 minit. Ustaz sini Arab, sini Rumi pula. Inilah senang. Synchronize. Baik. Sempat masa untuk dia buat tu, tapi dia tak buat. Kau buat, kau wajib sembahyang subuh. Kau tak buat pun wajib qada lah. Kalau dia sempat buat, dia wajib sembahyang lah. Tapi kalau dia tak buat, maka dia kena qada subuh ni tadi. Jadi kena qada subuh. Macam tu Kalau sempat tak perlu qada lah. Pandai-pandai lah. Saya pun tak tahu nak buat macam mana dalam masa ni kalau dia buat buat ni tadi, tak perlu qada lah. Qada tak perlu. Dia buat yang ni semua ni. Dia buat, so tak perlu qada. Kemudian kalau dia tak buat, maka dia wajib qada. Dia tak buat yang ini, maka dia wajib qada. Boleh faham Saya buat kat sini sebab selepas 6.40 tu lah, bukan 9.60, supaya nak bezakan buat dengan tak buat tu. Masanya sama. Kemudian waktu zuhur, saya ambil waktu terkini 12.51 sampai 4.10. 4.11 dah asar 4.10.59 Jadi dia suci pula pada waktu zuhur. Waktu tadi tolak 7, 4 tolak 8 lah, 42 minit. Kalau sempat dia buat ni semua, takbiratul ihram je dapat, lepas tu dah asar. Dia teruskanlah sembahyang.
Maka dia tak perlu qada. Tapi kalau dia tak buat, maka dia wajib qada. Kemudian wajib qada zuhur sahaja, qada zuhur sahaja. Zuhur sahaja. Yang ni tadi subuh sahaja. Kalau dia apa ni tadi? Asar 4.11, Maghrib 6.51. Jadi 6.50 lah lebih kurang. 6.50. Jadi 6.50 pukul 6.42. Dia dapat buat ni semua. Dia sedar dan dia dapat buat semua. Dia sembahyang. Maka dia tak wajib qada. Tapi kalau dia tak sempat tu buat semua, dia bukan tak sempat, dia sempat buat tapi dia tak buat, maka wajib qada. Qadanya bukan setakat asar, malah zuhur dan asar. Kenapa macam tu? Sebab zuhur dengan asar boleh dijamak, boleh qada, boleh jamak. Ni yang nak highlightkan ni. Zuhur dan asar. Isteri saya pun, saya cakap sini boleh. Oh ya ke? Jadi yang lain-lain tu yang dah terlepas tu kenalah qada. Macam mana nak kira? Kalau susah kira full je lah. Kan, sejak balik sampai umur awak sekarang ni berapa? Kahwin dengan saya ni. Bukan kahwin dengan saya, sejak awak tahu ilmu ni. Dah berapa tahun kahwin baru tahu yang ni. Masa malam pertama kahwin takkan nak beritahu semua kan. Mampus, tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat lah. Tak? Jadi cerita lepas malam pertama lah baru sampaikan ilmu dah. Tu yang melarat waktu dah 2-3 tahun. Maghrib, Isyak 8:03. Ini Maghrib 6:51. Isyak 8:03. Baik. Sama 7 tolak 8 tadi kan, jadi 55. Kalau dia dapat buat tu semua, maka dia tak perlu qada. Tapi kalau tak buat, maka dia wajib qada. Qadanya Maghrib sahaja. Maghrib sahaja. Ini silap, Maghrib sampai 82 minit. Kemudian Isyak 8:03 minit. Sampai waktu apa? Sampai subuh. Isyak kita mazhab Syafi'i sampai waktu subuh 5:37, 5:36. Oh ya ke Ustaz? Kalau tahu dah lama saya sembahyang Isyak lewat sikit. Janganlah lewat, nanti tertidur payah pula. Tapi sah tak? Sah. Saya nak sembahyang pukul subuh pukul 5:37, jadi saya sembahyang pukul 5:32. Boleh, sah. Sah sembahyang. Tapi dia berdosa tak Ustaz melewat-lewatkan sembahyang? Kan ada hadis, orang siapa melewat-lewatkan sembahyang dia berdosa. Ya tak? Hadis kena rujuk syarah hadis. Bukan kita baca hadis tafsir sendiri, faham sendiri, tidak. Hadis melewat-lewatkan sembahyang yang berdosa itu kalau dia melewat-lewatkan sampai habis waktu. Kalau dia melewat-lewatkan tapi belum habis waktu, dia dapat sembahyang, dia tak berdosa. Dalilnya hadis lain, sembahyang awal waktu rahmat Allah, sembahyang akhir waktu keampunan Allah. Itu keampunan. Bukan, kalau keampunan mesti kena taubat. Hadis tu tak ada sebut taubat. Maknanya keampunan kat situ bukanlah maknanya sembahyang akhir waktu tu berdosa, tidak. Ni kerja ulama lah. Kerja ulama. Kita baca je kitab ulama. Jangan kita pandai-pandai keluarkan hadis sendiri kemudian kita tafsir sendiri. Baik, sambung. Kalau Isyak ni pula dia bersembahyang pukul berapa? 5 subuh 5:37. Dia sembahyang pukul 5 tolak 5 minit. 7 minit dan 8 minit lah. 28. Kalau dia dapat buat ni, tak perlu qada lah. Kalau dia tak buat, dia kena qada. Qadanya Maghrib dan Isyak. Kenapa? Sebab
Maghrib dan Isyak boleh jamak. Ni yang nak di-highlightkan. Kalau hujung waktu asar, zuhur pun kena qada. Hujung waktu maghrib, Isyak, maghrib kena qada. Kalau tertinggal, kiralah sejak balik tu umur 9 tahun sampailah malam ni berapa umur awak, ya tak? Kuasa kita pun nak kira detail payah. Qada. Qada. Banyak ustaz, bila nak habis? Umur saya pun tak sampai rasa nak habiskan ni semuanya. Tahu pula tu. Tahu pula umur dahsyat. Niat ajalah. Mudah-mudahan bila kita niat, andai kata kita malam dah niat nak qada dah. Saya baru tahu ustaz. Jadi saya niat esok saya nak qada. Ingat dah tahu malam ni nak buat. InsyaAllah saya berazam dengan sungguh-sungguh saya akan buat qada esok. Sabar je lah, ingat sungguh-sungguh malam ni. Esok malam ni meninggal, ya Allah, pendek umurnya kan, contoh kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah niatnya nak qada. Macam kita juga lelaki, kan haram sembahyang sunat, dan haram sembahyang fardu kifayah dan tawaf kalau ada sembahyang fardu yang pernah kita tinggal tanpa uzur, tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Dengan sengajalah, ceritanya masa muda dulu, ada tinggal sembahyang, wajib qada. Itu hutang dengan Allah Ta'ala. Tapi ustaz, ada ustaz kata senang saja kita sembahyang sunat taubat, insya-Allah lah Allah Ta'ala ampunkanlah semua, tak perlulah kita qada. Tak? Saya bacakan kitab. Saya pernah baca tak sini? Belum terbuka pula, ingat nanti masa kemudian dah terbuka, baca sekali lah. Alang-alang ya. Kitab Sabil Muhtadin juga bab wajib qada ni, iaitu pada bab sembahyang waktu sembahyang. Pada waktu sembahyang, apa hukum sembahyang sunat dan sembahyang 158 dan sembahyang fardu kifayah kalau ada sembahyang fardu. Juzuk 1 muka surat 158 baris yang ke-6 dari bawah. Bermula barang siapa ada atasnya sembahyang yang luput, pernah ditinggal dengan tiada uzur, tak ada sebab yang dibenarkan syarak, wajib atasnya menyegerakan mengqada dia. Bukan setakat wajib qada, segerakan qada. Dan wajib atasnya mentasarufkan, mempelbagaikan sekalian masanya 24 jam bagi mengqada dia. Ustaz, robot pun ada berhenti rehat ustaz, ni 24 jam. Nanti belum habis, panjang lagi. Maka tiada harus, yang ini haram. Tiada harus lain fikih, maknanya haram. Tiada harus, yang ini haram baginya mengerjakan pekerjaan yang lain daripada qada. Haram buat yang lain, qada saja, seperti sembahyang sunat haram, atau tawaf. Wajib ke tawaf sunat ke? Haram. Atau barang sebagainya. Dan fardu kifayah. Sembahyang fardu kifayah seperti apa? Sembahyang jenazah. Ustaz, ni mak saya ustaz, saya nak sembahyang jenazah ni, saya tak habis lagi qada, macam mana? Kalau jenazah ni bercakap, itulah mak dah suruh kau qada, kau tak nak qada nak. Ni mak dah meninggal dunia, kau dah tak boleh sembahyang jenazah nak. Masa mak hidup kemarin puas, mak pujuk qada nak, qada. Nasib baik jenazah ni tak bangun cakap. Maka haram atasnya mengerjakan sekalian yang tersebut itu selama ada lagi atasnya qada, melainkan ada kecuali. Lega ustaz, dah semput dah ni. Melainkan barang yang tak dapat tiada baginya, seperti umpama tidur, dah ngantuk tidurlah. Kau ngantuk kan, macam mana? Ya tak? Ya turun lah. Terus ngantuk turun lah. Tapi yang peliknya kan time tidur tu kan celik, tak tidur pula, mata kebil pula. Sabar je lah, time suruh qada ngantuk lah apalah. Dan qada hajat, nak kencing nak berak pergilah. Macam mana nak tahan-tahan? Sakit nanti doktor sama kata, ni tak boleh ni, buat karang nanti. Ya tak?
dan menghasilkan nafkah. Kerja, pergilah kerja. Tak kerja nanti macam mana nak dapat duit? Tak dapat duit macam mana nak makan? Nak makan macam mana nak dapat tenaga? Tenaga nak qada sembahyang. Kerja. Dan belanja yang wajib atasnya. Dah dapat duit, gaji, belanja, shopping. Tak shopping macam mana nak dapat? Nak masak macam mana? Boleh. Habis tadi ya haram dulu. Lepas tu kecuali kan last biasa kan. Kecualinya last biasa. Dan memperbuat wajib yang lain yang picik waktunya, yang singkat waktunya, yang takut ia akan luputnya, dan wajib-wajib yang lain. Ya. Apa macam tu tak boleh lah sembahyang sunat? Boleh sembahyang sunat. Habiskan qada dulu. Saya punya qada banyak. Siapa suruh tinggal? Makin. Allah ni kan dah sembahyang sunat, adalah ustaz kata boleh kita sembahyang sunat taubat je. Langsailah semua, tak payah qada. Kalau macam tu, saya nak pinjam awak RM10,000 Malaysia. Kemudian saya habiskan, ni saya beritahu teruslah rancangan saya. Lepas saya pinjam awak RM10,000, saya habiskan semua sekali dalam 2-3 hari. Lepas tu saya datang balik kat awak, saya minta maaf, saya hanya mampu bayar RM10 je. Saya dah miskin balik dah ni. Masa saya pinjam awak tu saya kaya sekejap, RM10,000 saya habiskan semua, enjoy apa semua. Lepas tu saya miskin balik, saya cuma dapat bayar awak RM10 je. Harap awak sudilah terima. Saya pun dah tak mampu dah ni. Ya tak? Agak-agak boleh tak halalkan? RM10,000 oi. 100 ke, itu 100 tu pun nuntut tu. Ini hutang dengan Allah Ta'ala. Dan saya bawakan bukan pendapat saya, ni kitab kitab Melayu ya, kitab Melayu ambilannya Tuhfah Nihayah kita Arab. Yes saya. Ya? Kalau mazhab kita Syafi'i haram sama sekali ya. Dia sebenarnya kalau bab ni dibuka memang panjang, persoalan memang akan banyak ni. Ustaz, sembahyang tarawih tu sembahyang sunat. Tapi kalau satu kampung semua ada yang ni, ya gantikan. Tahun ini kita, oleh kerana saya dah siasat, saya dah tanya semua jemaah kita bahawasanya tahun ini tarawih kita gantikan dengan sembahyang qada ya, sama juga 20 rakaat ya. Usolli fardhas subhi rak'ataini adaan imaman qadaan qadaan imanillahi ta'ala. Allahu akbar makmum. Usolli fardhas subhi rak'ataini qadaan makmuman. Allahu akbar. Subuh. Habis subuh kan zuhur pula. Cukupkan 20 rakaat. Witir sekali kan. Macam mana? Tapi bukan kampung ni, dah tempat lain lah contoh. Kampung sini bagus. Ni tak? Ini kalau buat macam tu kecoh tu, viral. Ni siapa suruh ni Ustaz Aidil lah, petik nama Ustaz Aidil lagi. Kitab lah Ustaz Aidil. Kitab ni 300 tahun yang lepas ni kitab ni. Kan baru-baru lagi, tidak. Baik. Habis Ustaz ni itu sembahyang tarawih, memang saya pun memang tak sembahyang tarawih sangat kadang. Memang saya cek masjid yang 8 rakaat je. Kalau saya buat pun. Ini semalam ni mak saya meninggal Ustaz, sembahyang jenazah Ustaz, tolonglah Ustaz. Ada tak call pendapat ulama lain ke? Ustaz jangan tipu Ustaz, mesti ada punya. Pandai kau korek-korek. Kita mazhab Syafi'i dibenarkan juga pegang pada mazhab-mazhab lain seperti yang saya sebut dalam haji zakat, puasa ada. Kita ikut mazhab lain, apa dia? Niat sebulan. Mazhab Syafi'i tak ada niat sebulan. Kau tertinggal niat, tak sah puasa. Siap malam wajib niat. Mazhab kita Syafi'i. Tapi kita dibenarkan taklid ataupun pegang mazhab yang lain juga, meraihkan mazhab yang lain, niat puasa sebulan. Jadi kalau tertinggal niat pun sah puasa. Itu mazhab lain, bukan mazhab kita Syafi'i. Jadi dalam bab ini, tu yang saya cari ustaz tu, mesti ada kan ustaz? Mesti ada kan? Pandai awak Jadi dalam mazhab Maliki atau Hanafi dibenarkan sembahyang sunat dan sembahyang fardu kifayah ni, termasuk sembahyang jenazah, untuk kalau ada sembahyang yang belum habis diqada. Tapi kena qada juga. Maknanya sama ada sembahyang sunat dulu atau sembahyang jenazah dulu kemudian qada, ataupun qada dulu baru sembahyang jenazah atau sembahyang sunat tu tadi. Alhamdulillah, terima kasih ustaz.
Kau jangan lepas sembahyang jenazah kau tak sembahyang qada pula. Itu kau tanggung sendirilah. Ya tak? Jadi nak cerita penting, jangan tinggalkan sembahyang lagi. Itu hutang dengan Allah Taala. Kewajipan kita sebagai hamba Allah. Cukuplah kadar ni bab haid tadi dan juga bab kondak sembahyang. Yes saya. Ya. Kecil ya. Ya, terima kasih. Doktor Selamat bagi tahu sebenarnya dari segi sains 7 bulan dah boleh hidup. Jadi maknanya nak menyokong kebenaran nas kitab ni tadi, kitab kata 6 bulan paling kurang mengandung tu 6 bulan. Lepas tu melahirkan. Cuma jangan sampai dibuat illah ataupun alasan lah. Nak buat jahat, nak buat maksiat. Kalau kita 6 bulan, doktor pun mengesahkan 7 bulan dah boleh hidup. Jangan macam itulah. Kita sendiri jangan. Kebetulan doktor cakap ni baru saya ingat, isteri saya sendiri pun 7 bulan dalam perut dia. Ustaz ni semua berkait itulah takdir Allah Taala. Isteri saya dikandung 7 bulan. Betul, 7 bulan tapi masuk incubator lah. Memang kecil, katanya macam tikus, macam anak tikus. Memang kecil, besar tapak tangan. Cuma tak ada gambar lah, masa tu belum ada kamera tahun 82. Tak tahulah, belum mampu nak beli kamera agaknya kan, tak adalah gambarnya. Dia sendiri cerita, apa dia panggil tu? Pramatang pramatang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.